sunnah Nabi dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin. Solat antara dua azan tu ada ramai orang buat solat. Ya, baina kulli azanaini salah. Ada. Di antara dua azan ada salat. Ada salat. Solat apa tu tak? Salat qabliyah. Ha. Di antara dua azan tu mana antara azan dengan iqamah? Antara macam tadi dua azan dan Jumaat tu. Tu. Ha. Ulama beza pendapat tentang solat. Ini Jumaat ya, bukan Jumaat bila azan pertama orang bangun solat. Lepas tu azan kedua dia orang duduk dengar khutbah kan. Azan tu bila azan pertama habis, katalah dia satu orang dia masuk kan, dia masuk kemudian dia salat tahiyatul masjid. Lepas tu dia duduk. Lepas tu azan kali pertama dia bangun untuk solat sunat. Ulama beza pendapat solat yang lepas azan tu. Ada sebahagian ulama antaranya mazhab Syafi'i, dia kiaskan dengan qabliyah zuhur. Sebab dia kata Jumaat macam solat zuhur. Zuhur ada qabliyah tak? Ada. Ada qabliyah. So sebab itu kita tengok orang kita duk buat. Ada yang kata tak, bukan qabliyah zuhur, kerana Jumaat bukan zuhur. Jadi solat apa tu? Dia kata solat sunat mutlak, 2 rakaat. Mutlak saja. Bukan rawatib lah. Tapi Ibn Qayyim ada pandangan yang bagus juga, dia kata. Dia kata zaman Nabi azan berapa kali? Sekali. So bila azan sekali, Nabi naik mimbar, Nabi terus bagi khutbah. Mana ada masa nak solat? Jadi dia kata salat qabliyah apa ni Jumaat ni tak ada. Kalau ada pun solat mutlak aja, solat sunat mutlak. Sahaja solat sunat mutlak. Mana kita tak ada buat apa, solat sunat mutlak jelah 2 rakaat. Kan? Tapi kita kalau kita solat tengok orang sebelah tak solat, jangan kata teruk betul tak solat. Dia sunat solat mutlak. Mungkin dia tengah berzikir, tengah berselawat. Hari Jumaat perlu banyak selawat kan? Perlu banyakkan selawat. So masing-masing orang ada ibadat yang dia rasa dia nak buat pada hari tu. Jangan duk sangka-sangka buruk ke orang lain. Tapi saya rasa pendapat Ibn Qayyim tu agak kuat jugalah. Kerana zaman Nabi azan cuma sekali. Yang ada cuma salat tahiyatul masjid. Masuk masjid salat. Sebab Nabi pernah suruh Sulaik Al-Ghatafani, Nabi tengah khutbah, dia masuk, dia duduk. Nabi kata, "Qum fasalli raka'atain wal tajawaz fihima." Bangun, solat 2 rakaat, ringkaskan solat. Janganlah baca panjang-panjang sangat. Solat 2 rakaat, Nabi kata, waktu Nabi tengah khutbah tu, Nabi suruh dia solat 2 rakaat. Tengah khutbah. Nabi tengah khutbah, dia duduk. Nabi minta dia solat 2 rakaat, tapi ringkaslah. Maknanya, sekadar je baca tu. Ringkas. Jangan rakaat pertama baca Baqarah lah. Jenuh imam nak tunggu kan. Ringkas saja. So dia lepas tu dia duduk, dia dengar khutbah. Dalam khutbah tu, kalau kita perasan ada benda yang tak betul dalam khutbah, maksudnya kalau kita tahu benda tu tak betul pasti, kita boleh bangkang. Kita tengah-tengah dengar khutbah, kita bangun, kita bangkang. Boleh. Kita dalam khutbah tidak dibenarkan bercakap, melainkan bercakap dengan khatib. Tapi bercakap dengan khatib dengan benda yang kita rasa perlu. Kalau benda yang tak perlu dan tak penting, tak payah cakap. Macam mana tak perlu? Khatib, dah makan belum ni? Khatib kata, kau ni duduklah dulu lepas khutbah ni boleh tanya. Apa khabar khatib? Lama tak jumpa. Itu tak boleh. Tapi kalau dia nak bercakap dengan khatib, dia kata, "Khatib, awak baca ayat Quran salah." Boleh. Ini ayat yang betul. Lepas tu duduklah diam, dengar balik. Seperti mana hadis seorang badui datang jumpa Nabi, masuk dalam masjid, Nabi tengah khutbah. Dia kata, "Ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul. Ud'u lana, ud'u rabbak, yughithna." Ya Rasulullah, sekarang ni harta telah rosak. Jalan-jalan pun dah tak boleh, kita tak boleh nak lalu dah. Doa kepada Allah supaya turunkan hujan pada kita. Dia cakap dengan Nabi. Ada keperluan nak bercakap, minta supaya Nabi doa. Doa supaya Allah Ta'ala turun hujan.
So Nabi pun atas mimbar, angkat tangan dia, Nabi kata Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Anas kata, aku tengok lepas Nabi doa, awan datang penuh, hujan turun di Madinah. So kita kalau tak hujan lama kan, hari Jumaat minta khatib doa. Wani orang yang cakap tak wani sebelum dia naik lah. Nanti kalau kita buat dalam tu, orang tak faham sunnah, dia duk kata kita sesat lah kan. Orang tak faham hadis-hadis Bukhari tu yang saya baca tu. Kita cakap Pak Imam, kalau boleh waktu doa khutbah kedua nanti, doa supaya Tuhan turun hujan, Allahumma asqina. Minggu depannya dia datang lagi. Dia kata, ya Rasulullah, halakatil amwal wanqata'atis subul. Ya Rasulullah, sekarang ni hujan terlampau banyak, binatang mati habis, banjir, jalan jadi terputus pula kerana tenggelam. Doa pada Allah supaya berhentikan hujan ni. Nabi pun angkat tangan, Nabi kata Allahumma hawalaina wala alaina, Allahumma ala dhira wal akam wa butunil awdiyah wa madabitis syajar. Ya Allah, turunkan hujan sekeliling kami, jangan turun atas kami. Dia sebenarnya bukan doa minta berhenti hujan. Tuan-tuan jangan minta doa berhenti hujan. Minta berhenti bahaya. Minta doa alih hujan. Sebab Nabi kata Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan sekeliling kami, jangan turun atas kami. Ya Allah, turunkan hujan tu di atas bukit yang kecil, di atas bukit yang besar, di perut-perut lembah, dan juga di tempat-tempat pokok tumbuh. Maknanya Nabi minta supaya Allah alihkan. So kalau banjir hari tu kan, boleh doa atas mimbar. Tapi ada imam doa atas mimbar? Tak ada. Kena hidupkan pengajian sunnah. Ha? Jadi kita yang dah tahu ni, yang mana ada imam-imam ratib ni kan, amalkan. Hadis riwayat Bukhari, hadis ni sahih. Biar orang nak kata sesat ke apa ke, tak apa, kerana ini sunnah. Ha? Kena bangun lah, bagi tahu kalau berani. Ha? Ada yang buat? Ada yang berani ya? Bagi tahu. Tak ada masalah, boleh. Hadis yang Ustaz baca tu, saya dengar dalam satu ceramah. Itu salah satu kita minta berkat doa. Bolehkah hadis itu digunakan Ustaz? Minta salah satu berkat doa boleh? Doa kepada Rasulullah. Saya dengar sendiri, baru lagi saya dengar hadis ni, dia kata ni salah satu dalil untuk kita minta doa, minta berkat, tawasul tadi lah, contohnya itulah. Apa pendapat Ustaz? Memang tawasul. Yang hidup ini Rasulullah dah meninggal lah ni. Yang wafat. Tawasul dengan Nabi selepas dia wafat ni ulama khilaf. Ulama beza pendapat. Tawasul ni maknanya kita doa pada Allah dengan perantaraan Rasul. Kalau dia hidup, kita minta dia doa untuk kita. Kan? Kalau dia dah wafat, kita minta pada Allah dengan pangkat dan dengan keberkatan Rasul. Ulama beza pendapat dalam isu ni. Sebahagian ulama mengatakan boleh, tak jadi masalah, dia kata. Ada yang kata tak boleh, sebab Umar masa zaman kemarau, Umar dalam hadis Bukhari, Umar pernah minta Abbas untuk doa turunkan hujan. Umar kata, dulu kami pernah minta Rasulullah doa, sekarang ni Rasulullah dah wafat, maka kami minta ayah saudara Nabi iaitu Abbas bangun doa. Jadi dia katakan ini menjadi bukti yang selepas Rasulullah wafat, sahabat-sahabat mencari orang saleh yang masih hidup. So isu ni ada dua pendapat lah. Jadi saya katakan, nak selamat, keluar daripada khilaf, kita cari orang saleh, minta dia doa. Itu tawasul yang masih hidup. Tapi kalau ada orang bertawasul dengan Nabi, doa kepada Allah, ya Allah, dengan keberkatan Nabimu, maka tolonglah aku. Kita jangan ingkar, kerana benda ni isu khilaf. Walaupun kita rasa macam pendapat tu agak kurang tepat,
Tapi kita jangan ingkar dia, jangan kita kata dia syirik, kerana dia selagi dia berdoa pada Allah, dia tak syirik. Ini bukan isu syirik, ini isu fiqh semata-mata. Tapi kalau dia minta direct pada Nabi, macam mana dia minta pada Allah selepas Rasulullah wafat, yang ni problem. Faham tak? Kita baca ni pada Nabi aja lah. Kalau kita minta pada Nabi Isa atau minta pada Jibril je lah. Kalau kita pegang pendapat yang kata apa? Yang kata lepas wafat tak boleh, selamat tak boleh. Dia kan lebih selamat. Tapi pelik juga kan? Mintalah pada apa ni, yang lain kan? Tapi dia kata mungkin Nabi Muhammad penghulu segala Rasul. Yang mana Nabi Muhammad ni dia yang bagi syafaat nanti. Dia pemegang syafaat kubra, syafaat yang paling besar. Dia adalah jawapan dia tu kan. Tapi maknanya kita ni, kita jangan ingkar isu ni. Kerana isu ni bukan masalah syirik dah. Dia masalah fiqh. Kita pegang yang kita rasa tepat dan selamat. Kalau dia nak buat juga, kita kata tak apa, saya berlapang dada dalam isu ni. Berkenaan dengan apa ni yang jadi isu tentang orang kata muatak lagi sahih daripada Bukhari sebab apa riwayat Ali dengan Nadim tu. Itu saya ulang sikit pasal ni. Jika yang dimaksudkan dengan muwatta' lebih sahih daripada Bukhari, dengan melihat kepada hadis-hadis dalam muwatta' yang kurang dikritik, kerana muwatta' lebih kurang dikritik hadisnya berbanding Bukhari, ya betul. Ataupun sanad Imam Malik lebih pendek daripada Bukhari, maka ia lebih asah. Dari sudut tu betul. Tapi kalau nak banding syarat Bukhari yang mengambil tabaqah pertama setiap guru, maka Bukhari lebih asah. Sebab Bukhari yang semalam kita cerita kan, dia akan ambil perawi yang menjadi anak murid kanan bagi setiap syekh. Yang itu Bukhari lebih teliti. Maknanya Bukhari lebih asah, lebih sahih melihat kepada satu sudut, Muwatta' lebih sahih melihat kepada satu sudut yang lain. Melihat kepada hadis-hadis yang menerima kritikan, mana lebih banyak? Muwatta' lebih kurang banding Bukhari. Melihat kepada sanad yang lebih pendek, maka Muwatta' lebih baik daripada Bukhari, kan? Tapi melihat kepada tabaqat rawi, yang mana Imam Bukhari ambil yang paling tinggi, maka dari sudut ni Sahih Bukhari lebih terkedepan. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan masuk satu soalan. Saya ke cerita mengenai makhluk yang menolong Nabi ketika Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur ketika hijrah. Sepanjang itu lama-lama yang membuat sarang dibuka pintu gua. Kisah ini tidak sahih secara sanadnya. Syekh Al-Albani antara yang mengkritik kisah ini kerana dia kata kisah ini bercanggah dengan Quran. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, kami akan hantar kepada kamu tentera-tentera yang kamu tak lihat, tak dapat lihat. Sedangkan labah-labah tu dapat dilihat. Labah-labah, burung pati, orang Quraisy dapat lihat, kan? Jadi kisah itu dikritik oleh Syekh Albani dalam kitab dia Difa' Anis Sirah. Maka ia tidak sahih. Yang macam saya cakap tadi, larangan bersedia agama kan, masuk dalam hutan dia. Saya nak tanya Ustaz, kalau kita jumpa orang yang bersedia agama dalam real life atau Facebook atau Twitter, adakah tanggungjawab kita untuk kita tegur ataupun lebih baik kita tinggalkan? Kalau kita rasa kita boleh tegur, kita tegur lah. Kita kata mempersendak agama ni boleh mengeluarkan kau pada agama. Tanggungjawab kita. Tapi kalau dia makin mempersendakan, kita tinggalkan dia. Tapi kita kena bagi tahu dia dulu bahaya perbuatan dia, supaya dia tahu akibat dia. Okey, tuan-tuan, terima kasih banyak atas jemputan, dan terima kasih ambil masa luangkan masa bersama dengan saya hujung minggu. Jadi saya mohon maaf kalau saya ada terkasar bahasa, tersilap kata. Sepanjang daurah ini berlangsung, doakan saya supaya saya terus dapat menyumbang untuk masyarakat.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya doakan tuan-tuan supaya sabit di atas jalan ini. Seorang badui datang jumpa Nabi, masuk dalam masjid, Nabi tengah khutbah. Dia kata, ya Rasulullah, halakatil amwal wa anqata'atis subul, ud'u lana, ud'u rabbak yughithna. Ya Rasulullah, sekarang ni harta telah rosak, jalan-jalan pun dah tak boleh, kita tak boleh nak lalu dah. Doa kepada Allah supaya turunkan hujan pada kita. Dia cakap dengan Nabi. Ada keperluan nak bercakap, minta supaya Nabi doa supaya Allah Ta'ala turun hujan. So Nabi pun atas mimbar, angkat tangan dia, Nabi kata, Allahumma asqina, Allahumma asqina, Allahumma asqina. Anas kata, aku tengok lepas Nabi doa, awan datang penuh, hujan turun di Madinah. So kita kalau tak hujan lama, kan, hari Jumaat minta khatib doa. Tak solat, jangan kata teruk betul tak solat. Dia sunat solat mutlak. Mungkin dia tengah berzikir, tengah berselawat. Hari Jumaat perlu banyak selawat, kan? Perlu banyakkan selawat. So masing-masing orang ada ibadat yang dia rasa dia nak buat pada hari tu. Jangan duk sangka-sangka buruk ke orang lain. Tapi saya rasa pendapat Ibn Qayyim tu agak kuat jugalah. Kerana zaman Nabi azan cuma sekali. Yang ada cuma salat tahiyatul masjid. Masuk masjid salat. Sebab Nabi pernah suruh Sulaik Al-Ghatafani, Nabi tengah khutbah, dia masuk, dia duduk. Nabi kata, qum fasalli raka'atain wal tajawaz fihima. Bangun, solat 2 rakaat, ringkaskan solat. Janganlah baca panjang-panjang sangat. Solat 2 rakaat, Nabi kata, waktu Nabi tengah khutbah tu, Nabi suruh dia solat 2 rakaat. Tengah khutbah, Nabi tengah khutbah, dia duduk. Nabi minta dia solat 2 rakaat, tapi ringkaslah. Maknanya, sekadar je baca tu. Ringkas. Jangan rakaat pertama baca Baqarah lah. Jenuh imam nak tunggu, kan? Ringkas saja. So dia lepas tu dia duduk, dia dengar khutbah. Dalam khutbah tu, kalau kita perasan ada benda yang tak betul dalam khutbah, maksudnya kalau kita tahu benda tu tak betul, pasti kita boleh bangkang. Kita tengah dengar khutbah tu, kita bangun, kita bangkang. Boleh. Kita dalam khutbah tidak dibenarkan bercakap, melainkan bercakap dengan khatib. Tapi bercakap dengan khatib dengan benda yang kita rasa perlu. Kalau benda yang tak perlu dan tak penting, tak payah cakap. Macam mana tak perlu? Khatib, dah makan belum hari ni? Khatib kata, kau ni duduklah dulu lepas khutbah, dia tanya, apa khabar khatib? Lama tak jumpa. Itu tak boleh. Tapi kalau dia nak bercakap dengan khatib, dia kata, khatib, awak baca ayat Quran salah. Boleh. Ini ayat yang betul. Lepas tu duduklah diam, dengar balik. Seperti mana hadis sunnah Nabi dan sunnah Khulafa Ar-Rashidin. Solat antara dua azan tu ada ramai orang buat solat. Ya, baina kulli azanaini salah. Ada. Di antara dua azan ada salat. Ada salat. Salat qabliyah. Di antara dua azan tu mana antara azan dengan iqamah? Macam dua azan dan Jumaat tu. Tu. Ulama beza pendapat tentang solat. Ini Jumaat ya, bukan Jumaat bila azan pertama orang bangun solat. Lepas tu azan kedua dia orang duduk dengar khutbah, kan. Azan tu bila azan pertama habis, katalah dia satu orang dia masuk, kan? Dia masuk, kemudian dia salat tahiyatul masjid. Lepas tu dia duduk. Lepas tu azan kali pertama dia bangun untuk salat sunat. Ulama beza pendapat solat yang lepas azan tu. Ada sebahagian ulama, antaranya mazhab Syafi'i, dia kiaskan dengan qabliyah zuhur. Sebab dia kata Jumaat macam solat zuhur. Zuhur ada qabliyah tak? Ada qabliyah. So sebab itu kita tengok orang kita duk buat. Ada yang kata tak, bukan qabliyah zuhur, kerana Jumaat bukan zuhur. Jadi solat apa tu? Dia kata solat sunat mutlak, 2 rakaat. Mutlak saja, bukan rawatib lah. Tapi Ibn Qayyim ada pandangan yang bagus juga. Dia kata
Dia kata zaman Nabi azan berapa kali? Sekali. So bila azan sekali, Nabi naik mimbar, Nabi terus bagi khutbah. Mana ada masa nak solat? Jadi dia kata solat qabliyah, apa ni, Jumaat ni tak ada. Kalau ada pun solat mutlak aja, solat sunat mutlak. Sahaja solat sunat mutlak. Mana kita tak ada buat apa, solat sunat mutlak jelah 2 rakaat. Kan? Tapi kita kalau kita solat tengok orang sebelah